Untuk dosa seterusnya ialah berkaitan dengan dosa yang keenam, iaitulah uqul walidain ataupun aqul walidain ataupun uququl walidain, yang bererti dosa derhaka kepada ibu bapa. Adik di hadapan saya ni, dan juga para ibu, para bapa yang kita sendiri pun datang daripada kedua ibu bapa kita, maka sudah pasti sesuatu yang amat penting nak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan nama ibu dan ayah kita tersingkap dalam Al-Quran. Tersingkap dalam Al-Quran menceritakan bagaimana kedua-duanya ini diletakkan sebaris dengan golongan-golongan yang dirahmati oleh Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma." Tuan buka muka surat 40. Muka surat 40 berkaitan dengan derhaka kepada ibu bapa. Allah berfirman berkaitan dengan para ibu bapa ini. Bagaimana kedudukan ibu dan ayah ini Allah letakkan di mana? Pertama sekali kita nak tengok macam manakah dikatakan kedudukan mak bapak ni. Adik, kita nak tengok mak ayah kita duduk dekat mana? Kedudukan dia, tingkatan mana yang Allah letakkan mak bapak kita ni? Maksudnya ialah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain daripada Dia. Siapa? Tak boleh sembah yang lain melainkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada Allah sebutkan bahawa tak boleh sembah yang lain melainkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bawa main dengan waw. Kalimah waw ini artinya ialah dan. Dan erti kata wabil walidaini ihsana. Lepas pesanan Allah, sembahlah Allah, jangan sembah yang lain. Allah bawa pula dengan satu lagi, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kamu. Bermakna selepas kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita menetapkan kita tidak syirik kepada Allah. Allah pesan kepada orang-orang yang telah tetap pada hatinya dengan Allah, tetap pada hatinya dengan Allah Azza wa Jalla dalam hati dia dah. Adik-adik, makcik-makcik belakang, cikgu-cikgu, pakcik-pakcik, abang-abang, semuanya telah tetap pada hati dia dengan Allah. Kemudian selepas itu Allah kata apa? Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa kamu berbuat baiklah. Suruh buat baik dengan mak bapak. Kemudian imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Selain daripada itu, jika salah seorang di antara kedua-duanya atau kedua-duanya yablughanna 'indakal kibara, sehingga sampailah atau kedua-duanya sampai berumur lanjut. Berarti dah sampai umur tua. Sampai berumur tua atau berumur yang lanjut, yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Salah seorang daripada kedua-duanya ataupun kedua-duanya dah sampai umur lanjut, fala taqul lahumā uffin. Jangan kata dekat dia, jangan sekali-kali kata dekat dia, walaupun perkataan mendengus sikit pun tak boleh. Pun tak boleh. Kau tak boleh. Inilah Allah letakkan satu benchmark. Tanda ini takat ni ya. Hang dengan mak hang takat ni ya. Hang dengan bapa hang takat ni je. Kamu dengan mak ayah kamu takat ni je. Artinya apa? Pun tak boleh, pun tak boleh. Apatah lagi kita membentak-bentak. Apatah lagi duk marah-marah. Fala taqul lahumā uffin. Jangan kata dekat dia walaupun tak keluar perkataan, keluar kok hidung je. Ni keluar kok hidung je. Mulut buka. Dek, mulut buka. Tak buka pun. Bunyi dalam lah. Walaupun begitu bunyinya adalah dilarang sama sekali. Tak boleh langsung.
sesiapa yang buat sedemikian, tengok, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan jangan kamu herdik dia. Jangan pi riau dekat dia. Bahasa Pulau Pinang dia riau. Kalau orang Kedah dia faham riau ni apa? Orang Kedah dia faham apa riau? Dia faham nangis. Orang Tanjung, orang Belah Jutong panggil riau apa? Jerit lah kan. Jangan duk pergi jerekah dekat mak ayah. Saya kahwin dengan orang Kedah. Balik pergi kampung, cakap dekat kampung. Balik pergi kampung dekat Sungai Petani, sampai-sampai, ni awak duk, kata kat anak ni, awak duk riau-riau. Mai pak menakan, dia kata apa? Dia tak riau pun. Rupanya dia faham riau tu kata apa? Menangis. Kita belah sini kata riau tu jerekah lah, awak duk jerit-jerit, awak duk riau-riau. Sama dengan pancong. Orang Pulau Pinang panggil pancong, kan? Cikgu, bolehkah saya ambil pancong? Cuba pergi belah Kedah. Cikgu, bolehkah saya ambil pancong? Cikgu Kedah kata apa? Hang naik pancong buat apa? Saya nak pergi buang air kecil, cikgu, di pancong. Pancong mana boleh buang air kecil? Sebab pancong tu apa? Pancong tu kepala paip. Bahasa Kedah, pancong itu kepala paip. Ni kepala paip tu dia panggil pancong. Orang Pulau Pinang, Belah Tanjung panggil apa? Itulah pancong. Kan? Bilik air itu adalah pancong. Bahasa kita. Yang terlebih bagusnya orang Pulau Pinang, bahasa dia adalah apa? Dia terus tak kata pancong pun tak, bilik air pun tak, dia panggil apa? Toilet. Toilet terus orang putih. Kan orang Pulau Pinang ni orang putih. Hampa tak tahu orang Pulau Pinang orang putih? Apa adik tak tahu orang Pulau Pinang orang putih? Jalan Penang ke Penang Road? Oh, tak ingat Jalan Penang? Tak orang putih? Chulia Street ke Lebuh Chulia? Chulia Street. Tak panggil Lebuh Chulia. Lebuh Chulia kalau sebut tergeliat lidah. Kan dia sebut Chulia Street. Macalister Road. Perak Road tak panggil Jalan Perak. Perak Road. Nasib baik Jelutong tak pun nama orang putih. Nak pergi Jelutong apa? Wallahualam. Kan? Jelutong nak buat orang putih dia apa? Wallahualam. Baik adik-adik sekalian. Maka fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kata kat dia walaupun apa, wala tanharhuma. Apatah lagi pi duk bentak dia, duk pi riau dekat dia, duk pi marah dekat dia, pi menjawab dekat dia. Kan, mak kita kata 1 jawab 10. Mak kata pi dah sembahyang sat ah. Bahasa kita pakai sat ah. Dia cakap sat ah tu. Flat dia duduk ada 22 biji rumah. Dia rumah nombor 1, rumah 22, rumah nombor 22. Dengar dia kata, sat lah. Sampai rumah 22 dengar. Dia main suara dia. Dengar sat tu, bunyi kuat. Pagi-pagi mak gerak kita bangun tidur. Bangkit, nak pergi sekolah ni. Orang tahu lah. Orang tahu. Ni saya nak abang pergi. Adik-adik sekalian, saya nak pesan. Kita sebut dekat mak ayah kita, orang tahu. Orang tahu. Ni nak abang. Mak kita, bapak kita tahu kata dia beranak main orang. Tak ada abang dekat dia. Ni orang tahu lah. Mak bapak memang beranak main orang. Dia tak beranak main beruang. Jadi mak tak payah duk abang dengan mak bapak kita. Orang tahu. Tak ada abang. Dan kita bercakap dengan mak ayah kita menggunakan perkataan orang. Orang ni bahasa Pulau Pinang bagus. Cik. Lembut dengar kan. Sat mak, sat cik mandi. Dengar sedap. Cuba cakap, sat lah orang mandi ya. Yang mana lebih biadab, yang mana lebih elok? Cik. Betul tak? Lagi bagus daripada. Saya tahu mak, sekejap lagi saya bangun. Jadilah Upin dan Ipin. Cakap skema. Kan? Tapi yang penting ialah apa? Jangan bagi dia sakit hati. Kita pakai perkataan orang. Sat lah orang main, sat lah orang tu, sat lah orang ni. Saya cukup tak boleh dengar. Saya tak boleh dengar perkataan orang. Dulu saya mengajar sekolah, guru saya, guru disiplin, dia cakap depan mak ayah dia. Kita panggil dia mai, panggil mak ayah dia mai, dia cakap, bukan orang tak tahu orang tu. Saya kata, dia minta maaf kau lah. Saya nak marah dia sikit boleh, depan kau boleh. Dia tahu saya nak marah apa. Saya tak boleh dengar dia kata orang-orang ni.
Saya tak boleh nak dengar orang kata perkataan orang-orang ni. Duk sebut kata diri orang. Kata awak kau tak tahu dia kau beranak dengan orang lah. Tentulah nak tegur apa kali tegur nak kata dia tak nak berubah. Tapi apa nak buat? Akhirnya dia kata apa dia? Jangan cakap orang dah. Sebut diri nama. Nama saya Yusuf. Yusuf tahu. Boleh guna perkataan Yusuf. Nama kita apa? Nama kita Siti. Siti tahu mak. InsyaAllah mak sekali lagi Siti buat. Sebut nama. Jangan sebut nama orang-orang. Saya pesan ni ya. Sekiranya perkataan kita keluar perkataan orang-orang tu menyebabkan mak bapak sakit hati, kita berdosa. Setiap langkah kita langkah yang tak diberkati. Langkah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau mak ayah kita tak redha dengan panggilan tu. Walaupun mak ayah tak kata pun, tak sebut pun, kata aku ni tak redha dengan hang, dia tak abang pun. Tapi hati dia dilukai walaupun secolek menyebabkan kamu main sekolah pun kamu jadi orang yang tak dirahmati oleh Allah. Yang ni yang kita takut. Yang ni yang kita risau bila main sekolah tak diredai oleh mak ayah. Baik adik-adik sekalian. Seterusnya. Kemudian fala taqul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan katalah kepada kedua-duanya, cakaplah kepada kedua-duanya ini qawlan karima, perkataan yang sangat-sangat mulia. Adik, saya nak cerita kepada kamu hari ini juga seluruh yang hadir hari ini, apakah perbezaan qawlan karima dengan qawlan layyinan? Ada satu ayat yang lain. Allah pesan, Allah kata dekat Nabi Musa, wahai Musa, sekiranya kamu jumpa dengan Fir'aun, wa qulu qawlan layyinan, cakap dekat Fir'aun ni dengan cakap yang lembut. Cakap lembut dengan Fir'aun. Layyinan, cakap lembut. Tapi dengan mak ayah patut cakap lembut lah. Betul tak? Dari segi logik kita akan kata apa? Kena cakap bagi lembut lah dengan mak ayah. Lembut macam mana lembut? Lembut jangan jadi pula macam tadi Ustaz Fakrul punya cerita. Lembut sampai tahap jadi ya au. Tak ya au. Mak cik tahulah. Kan mak kata bangkitlah, bangunlah adik oi, awak lambat sangat bangkitlah. Cik tahulah. Sotun. Apa sutun lah? Sutun atau bahasa yang terbaru donat. Adik, kita nak kaulan layyinan ni macam mana? Cakap lembut, cakap perkataan yang lembut dekat Fir'aun. Tu Fir'aun. Tahu semua Fir'aun? Tahu? Kenal? Dia duduk mana? Duduk Mesir. Oh, betul. Alamat rumah dia tahu? Dia duduk di Mesir. Fir'aun duduk di Mesir. Ya, betul. Dan dia berada di Mesir, dan ketika mana Fir'aun ini, dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Dia mengaku diri Tuhan tu. Tuhan tu dia mengaku, bukan kata main-main. Mengaku Tuhan tu. Mana apa? Memang betul-betul gila dia ni. Gila betul-betul. Memang betul-betul teruk dan gila. Sebab apa? Sebab sampai tahap boleh mengaku Tuhan. Apabila jadi sedemikian, Allah kata apa? Wahai Fir'aun, hang nak berjumpa dengan dia, nak berdakwah dekat dia, wa qulu qawlan layyinan. Hang cakap dekat dia, jangan cakap lembut. Jangan cakap ada kasar-kasar. Bila mai kat mak ayah, pada ayat yang kita baca hari ni, dia kata apa? Qawlan kariman, cakap bagi mulia, cakap percakapan yang mulia. Saya nak bawa dua perbezaan adik. Sat lagi kamu semua lepas ni, makcik-makcik yang belakang pun, kakak-kakak kita di belakang pun, dengar perkataan ni sat lagi, balik boleh beza dah. Saya nak balik sekali lagi boleh beza. Yang mana bercakap dengan Fir'aun, yang mana bercakap dengan mak ayah. Yang mana nak membezakan antara percakapan dengan kawan dengan percakapan dengan mak ayah. Dia kena sangat-sangat beza. Kerana mak ayah kita bukan hanya member kita. Mak ayah kita, dia bukan macam marka kita. Mak ayah kita, dia bukan sama dengan taraf isteri kita ataupun suami kita. Dia tak sama. Perbezaan yang sangat ketara bila Allah bawa qawlan layyinan dan qawlan kariman. Dua perbezaan. Pertama, bila Allah kata qawlan layyinan, cakap lembut-lembut, artinya pergi jumpa dengan Fir'aun, cakap dekat dia pelan-pelan bagi dia faham.
Jangan cakap kalut-kalut, jangan marah-marah dekat dia, kerana dakwah padanya dengan dakwah yang lembut. Agar dia ambil faham, agar Fir'aun ambil faham. Fir'aun pergi bagi tahu, sebab kerana Fir'aun ini bukan orang biasa. Dia manusia jahat dan luar biasa. Manusia jahat dan luar biasa. Orang lain jahat tak mengaku Tuhan, tapi Fir'aun jahat mengaku Tuhan. Pergi jumpa, cakap elok-elok. Okey. Bila main dengan kawan-kawan, adik-adik sekalian dan tuan-tuan sekalian, jumpa dengan kawan-kawan, kita kena cakap lembut ke cakap apa? Cakap pun lembut. Cakap elok-elok, dengan guru cakap elok-elok dan memuliakan dia. Mai yang kedua. Quran kata dalam suratul Isra ayat yang ke-23. Wa qul lahum qawlan kariman. Cakaplah pada mereka dengan percakapan yang mulia. Apa maksud dia? Mak ayah kita bukan cakap lembut. Mak bapak kita bukan suruh cakap lembut. Habis tu ustaz tak cakap lembut, nak suruh riak-riak kat dia ke? Tak juga. Bukan percakapan lembut, tetapi percakapan itu bila mak ayah kita dengar, bila mak ayah kita dengar cakap kita dengan dia, dia rasa macam dia tu king. Ada faham? Kalau abang kata raja, dia tak sempoi. Abang kata dia dengar, bapak dengar kita bercakap dengan bapak rasa dia macam king. Rasa dia king ni. Maksudnya apa? Tengok raja. Kita cakap dengan raja lagu mana? Berani pergi bentak depan raja? Berani? Pergi riak-riak depan raja berani? Tak usah raja lah, Gubernur juga lah. Kan, Gubernur lalu. Tak usah Gubernur lah. Gubernur tak usah. Panggil lain lah, kita panggil guru besar juga lah. Ada berani pergi riak depan guru besar? Berani cakap dengan guru besar? Ingat ke apa? Adik, nak abang apa kat kamu? Nak cerita apa sekarang ni? Ialah bahawa dengan mak bapak ni, dengan bapak kita, kalau kita cakap dengan bapak rasa dia dimuliakan macam mana seorang rakyat memuliakan raja. Itu dia punya standard dia, standard mak ayah kita ni. Sebab tu sekarang ni kebanyakan kita dikategorikan, walaupun kita tak pernah buat, tak pernah terfikir pun nak derhaka pada mak ayah, tapi oleh kerana standard tak capai, kita masih lagi dalam paras merbahaya. Kalau banjir tu duduk dalam zon merah dah. Paras merbahaya. Kerana apa? Cakap kita dengan ayah kita, kadang-kadang itu Allah rasa macam dia bukan ayah kita. Kita buat dia macam kawan kita, boleh membuat ikut suka hati dia. Cakap kita melawak tak apa, tapi percakapan kita itu menyebabkan kadang-kadang ayah rasa hati dia macam dia tak dimuliakan. Ibu, standard ibu macam mana? Antara ibu dengan ayah, standard ibu ni duk atas sikit pada ayah. Ayah jangan terasa hati, sebab ini yang Nabi ajak. Standard ibu duk atas sikit daripada ayah. Duk atas lagi, bermakna apa? Percakapan dengan ibu lagi-lagilah dimuliakan. Kalau ibu dengar cakap kita ni, Allahu Akbar, ibu ni rasa macam dia ni queen. Rasa macam dia ni permaisuri yang perlu dibelai, perlu dijaga, perlu diasuh, perlu dijaga pertuturan kita. Nak pergi salam dengan dia pun takut-takut. Kerana apa? Takut terkasar akan kulit si puteri ini. Itu standard mak. Adik, saya nak cerita kat kamu, bagi kamu tahu itu standard ibu. Sekiranya kamu tak dapat capai standard ni, masih lagi kita di paras bahaya.